Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma ridna ilman nafi'an warzuqna fahman thayyiba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada ahli keluarganya, para sahabat, golongan tabi'in, tabi'un tabi'in dan mereka yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ini insya-Allah kita sambung balik pengajian kitab Hikam, dan minta maaf agak kelewatan sedikit atas sebab-sebab yang tertentu. Namun kita tetap bersyukur kepada Allah kerana Allah Ta'ala masih lagi memberi peluang untuk kita sama-sama membaca kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan kita sampai kepada muka surat yang ke-54. Muka surat 54. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Al-husnu 'ala al-faqdi ta'ati ma'a adamil nuhudi ma'a adamil nuhudi ilaiha min alamatil igtirari. Maksudnya al-husnu ala faqdani ta'ah. Maksudnya bermula duka cita ataupun kesedihan. Kesedihan ataupun duka cita atas ketiadaan taat. Disebabkan duka cita disebabkan tidak melakukan taat, ataupun duka cita sebab tertinggal ketaatan. Maknanya buat tetapi tidak sempurna. Maknanya seperti menjadi makmum masbuk yang terpaksa menambah rakaat, ataupun buat tetapi tidak sempurna, maka rasa sedih, rasa menyesal. Maka duka cita atas ketiadaan taat itu serta tiada segera, ataupun ketiadaan taat tiada sempurna, ataupun tidak, ataupun meninggalkan terus ketaatan tadi. Maka serta tiada segera mendirikan kepada mengerjakan dia, tetapi tidak bersegera, tidak bangkit dia untuk bersegera melakukan amal. Maka setengah daripada alamat iktira, yakni alamat terpedaya ia. Maka di antara tanda orang itu tertipu daya apabila dia ini tertinggal satu ibadah, lalu dia bersedih, tetapi sedihnya itu tidak membangkitkan amal. Mana-mana kesedihan yang tidak membangkitkan amal adalah kesedihan yang menipu daya, ataupun kesedihan yang tiada memberi manfaat. Walaupun awal itu kesedihan itu bagus kerana menyesali di atas kekurangan ataupun luputnya ibadat tadi, tetapi menjadi kesedihan itu tidak memberi kesan apa-apa. Apabila saja kesedihan yang ada pada dia tadi, maknanya tidak membangkitkan dia amal. Maknanya, maka dikatakan bahawa sedih tadi dia panggil sedih yang rugi. Kesedihan yang rugi kerana dia tidak dapat menghasilkan ibadat, ataupun kesedihan yang membawa penyesalan, tetapi penyesalan itu tidak membawa kepada kesan untuk dia ini menyedari atas kesilapan dia. Maka dalam keadaan itu dia adalah termasuk orang yang rugi.
Lalu dikatakan bahawa pastikan seseorang tadi bila dia sedih tadi, sedih yang membawa kepada dia beramal dengan amal soleh. Dengan arti kata, apabila dia tadi menyesal, lalulah dia ini membangkitkan amal, berterusan dalam melakukan amal. Yang berlaku kepada diri kita kadang-kadang ketika mana kita tidak boleh melakukan amal, kita rasa rugi, kita rasa Allah ruginya kita. Tetapi ketika mana diberi peluang oleh Allah Ta'ala kembali untuk beramal, namun kita tidak mampu pula beramal, maka inilah kebanyakan diri kita. Maka di sini pengarang kitab kita memberitahu, kalaulah sedih itu tetapi sedih tidak membangkitkan amal, sedih itu sedih yang merugikan. Maka para jamaah sekalian, kesedihan kata ulama ada 3. Satu dia panggil al-husnu kazibin. Sedih ini ada 3 jenis sedih. Yang pertama dia panggil al-huznu al-kazibin, atau maknanya kesedihan orang yang berdusta. Huznul kazibin, kesedihan orang yang berdusta. Kesedihan orang yang berdusta inilah yang kita bicara pada malam ini. Maknanya dia ini bersedih kerana dia menyesali hidup dia. Allah, aku ini lama dah tidak sembahyang. Aku ini meninggalkan Jumaat contohnya. Aku ini meninggalkan sembahyang berjemaah. Lama ni aku sembahyang seorang je di rumah. Ataupun aku ni dah lama tak sembahyang. Maka dia sedih. Dia pun sedih, rasa menyesal. Tetapi dia tidak buat apa-apa. Tak membangkitkan amal. Maka itu dipanggil maknanya kesedihan yang mendusta, kesedihan dusta. Sedih pendusta, sedih orang yang berdusta, sedih yang dusta. Kerana apa? Kerana sedih itu tidak membangkitkan amal. Jadi inilah berlaku pada diri kita. Ada satu orang yang soleh, beliau ini tertinggal sembahyang berjemaah. Lalu dia menangisi, dia pun sedih. Lalu dia teringat akan hadis salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Sembahyang berjemaah itu lebih afdal daripada sembahyang seorang diri sebanyak 27 darjat di sisi Allah. Maka dia pun sembahyang sebanyak 27 kali. Lepas 4 rakaat bangun lagi, 4 rakaat bangun sampai 27 kali. Sehingga dia keletihan lalu tertidur. Maka di dalam tidurnya dia bermimpi ada satu rombongan yang rombongan itu berjalan dan dia ingin duduk dalam rombongan tadi, tetapi bila dia berlari tak sampai-sampai kat rombongan tadi. Akhirnya dia pun memanggil rombongan tadi. Maka rombongan kata, kamu tidak akan dapat bersama kami. Lalu bila kata begitu, kenapa? Katanya kerana kamu tidak sembahyang berjemaah bersama kami. Maka dia pun sedar atas kesalahan dia, dia menyesal, dan semenjak daripada hari itu dia sudah tidak lagi meninggalkan berjemaah. Sentiasa sembahyang berjemaah. Maka ini bukan sedih yang dusta. Maka yang pertama dia panggil kesedihan dusta, iaitu kesedihan yang tidak membangkitkan amal. Yang kedua dia panggil husnul sadikin, kesedihan orang yang benar. Kesedihan orang yang benar bila setiap kali dia bersedih, kerana dia meninggalkan ibadat, maka bangkit amal. Bila dia buat saja maksiat, lalu dia bersedih, lalu dia bertaubat. Lalu lama sekali dia jatuh lagi maksiat. Bila jatuh lagi maksiat, dia tinggal ibadat. Setiap kali dia bersedih, setiap kali dia bersedih, setiap itulah dia membangkitkan amal. Maka ini dipanggil sedih orang yang benar, sedih yang benar.
sedih yang benar. Maknanya dia ini setiap kali dia bersedih, Allah dia kata, aku ini sudah ketinggalan, maknanya sembahyang jemaah. Jadi esok kan dia tak tinggal dah jemaah. Dan dia jaga sembahyang jemaah. Tapi selang berapa lama jatuh pula. Tinggal pula ketaatan. Bila tinggal ketaatan, dia sedih lagi. Tapi setiap kali dia sedih, dia akan bangkit beribadat. Setiap kali dia sedih, dia bangkit beribadat. Itu dia panggil sedih yang benar. Dia panggil husnul sadiqin, sedih orang yang benar. Dan inilah yang dikehendaki bagi kita orang awam. Orang awam ini dipanggil, kalaulah orang kita ini sudah rasa menyesal, maknanya lalulah kita ini setiap kali kita menyesal, kita tingkatkan ibadat. Setiap kali menyesal, tingkatkan ibadat. Bila saja faqdani ta'ah, tidak ada ketaatan ataupun maknanya luput ketaatan, maka sedih lalu bangkit ibadat. Sedih bangkit ibadat. Itu dia panggil sedih yang benar. Yang ketiga, dia panggil sedih siddiqin, orang yang betul-betul benar. Maknanya orang yang sangat benar. Sedih orang yang sangat benar. Macam mana? Apabila dia jatuh saja luput ketaatan, dia pun bangkit amal, lalu dia berterusan dalam keadaan amal. Apa beza sadiqin dengan siddiqin? Kalau sadiqin, dia tidak kekal lagi. Hanya setelah sudah dia itu bangkit pada amal, lama-lama jatuh kembali. Lalai balik. Sedih lagi. Lalu bangkit amal. Kemudian jatuh lagi, bangkit amal. Ini dia panggil sadiqin. Tetapi apabila dia jatuh kepada maknanya jatuh kepada kelalaian, lalu dia bangkit taat, dan taat itu berkekalan. Berkekalan. Satu hari Al-Imam Hasan Basri berjalan. Apabila Imam Hasan Basri berjalan, tiba-tiba mendengar 3 orang yang bercakap. Yang mana ketiga-tiga bercakap ini, dia ini ghibah atau ribah, mengumpat, menyatakan buruk kepada jiran dia. Jiran aku begini, aku nak beritahu jiran aku begini, lalu dia pun ketawa. Maknanya dia katakan, dia mengumpat orang. Datang Imam Hasan Basri. Lalu kita datang Imam Hasan Basri, Imam Hasan Basri pun tegur dia. Tidakkah kamu mendengar firman Allah, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu? Tidakkah kamu mendengar firman Allah, adakah kamu suka makan bangkai daging saudara kamu? Nasib kamu tidak suka. Lalulah ketika mana Imam Hasan Basri memberi nasihat pada dia, lalu ketiga-tiga pun berkata, mulai hari ini aku tidak akan lagi berkata buruk pada dia. Orang ni kata, mulai hari ini aku akan bertaubat kepada Allah. Mulai hari ini aku akan jaga, dia kata, lidah aku ini. Lalu dalam keadaan macam itu, ketiga-tiga meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat tadi, dan dia menyesal. Maka ini dipanggil apa? Maknanya orang yang sedih yang benar, yang sangat benar, siddiqin. Benar ketiga-tiga itu sampai ke mati, dia sudah tidak lagi menyatakan buruk pada orang. Maka ada sedih yang membawa kepada kerugian semata-mata. Maka di sini dikatakan bahawa maka itu daripada alamat terpedaya. Macam mana alamat terpedaya? Yakni orang itu ketika mana dia sedih, Allah aku tinggal sembahyang, tetapi dia tidak bangkit sembahyang, tidak maka bangkit ibadat, maka ini dipanggil tanda orang itu terpedaya ataupun tertipu daya, iaitu takluk pada sesuatu
yang tiada hakikat baginya. Takluk hati dia, oh kalau macam ini aku akan jaga sembahyang. Allah, ruginya aku. Kalau macam ini aku akan bersungguh-sungguh lagi beribadat. Tetapi itu hanya ucapan sahaja, tetapi dari segi perbuatan seperti mana dahulu. Maka itu hanya tiada pada hakikat, tidak sebenarnya. Kerana bahawasanya ketiadaan berdirinya kepada taat. Kenapa dia kata orang ini terpedaya? Kerana tidak membangkitkan amal, sekadar sedih sahaja, tidak membangkitkan amal, dan terdinding daripada Allah. Kenapa? Itu boleh jadi sebab dia terdinding kepada Allah. Maknanya apa? Maknanya itu adalah disebabkan mungkin dia ini ada hijab dengan sebab dosa-dosanya yang tertentu, dan tiada beroleh taufik, maka tiada dapat pertolongan Allah. Bermakna apa? Dia dapat petunjuk, tetapi tak dapat taufik Allah. Menyesal aku takkan. Akhirnya dalam keadaan macam itu, dia kembali melakukan maksiat tadi, ataupun dia tidak membangkitkan amal. Maka dalam keadaan macam itu, tiada beroleh taufik pada agama. Kerana agama itu mujahadah. Agama ini perlu jalan mujahadah, riadah, latihan. Lepas tu kena lawan hawa nafsu. Itulah dia perjalanan ibadah kepada Allah. Mana mungkin seseorang itu ingin mendapat kedudukan yang tinggi, sedangkan dia tidak berusaha mendapatkannya. Saya ingin jadi kaya tetapi tidak usaha. Saya ingin menjadi alim tetapi tidak belajar. Mana mungkin berjaya itu? Saya ingin menjadi orang yang saleh tetapi tidak beramal. Maka dalam keadaan macam itu dikatakan bahawa maknanya dia adalah orang yang tertipu daya. Orang yang macam ini sudah dapat kesedaran, tetapi tidak dapat taufik Allah, tidak dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kata seperti firman Allah Taala, mereka bersungguh-sungguh pada agama itu, nescaya kami tunjuk mereka itu pada jalan kami. Seperti firman Allah Taala, Allah berfirman, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sesiapa yang bersungguh-sungguh berjalan kepada Allah, nescaya Allah Ta'ala tunjuk jalannya untuk sampai kepada Allah. Wallazina jahadu, di situ orang yang bersungguh-sungguh, yakni orang yang ada usaha. Orang yang ada usaha. Maka banyaklah ulama-ulama tafsir ada mengatakan wallazina jahadu itu taubat. Mereka yang bersungguh-sungguh jalan pada Allah, yakni bersungguh-sungguh taubat. Ada yang mengatakan itu adalah zikir, wallazina jahadu fina, orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami itu zikir. Akhirnya orang kata apa? Akibat kesimpulan wallazina jahadu, mereka yang bersungguh-sungguh melakukan amal soleh. Tak kira lah dengan ilmu ke, dengan zikir ke, dengan amal-amal ke, yang bersungguh-sungguh wallazina jahadu. Maka ibadat orang itu apabila sahaja dikatakan dia ini orang yang terpilih oleh Allah, ataupun orang yang maknanya terselamat daripada tipu daya Allah Ta'ala ini, daripada tipu daya nafsu ini, adalah orang yang sentiasa bersungguh-sungguh di dalam amal. Sentiasa bersungguh-sungguh di dalam amal. Dalam waktu yang sama, ketika mana dia beramal, amalnya menepati syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam keadaan macam itu, sungguh-sungguhlah kita, para jemaah. Yang pertama, bersungguh-sungguhlah dalam majlis ilmu. Belajar bersungguh-sungguhlah. Yang kedua, bersungguh-sungguhlah dalam zikir kepada Allah. Yang ketiga, bersungguh-sungguhlah dalam taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ulama kata
Imam Ghazali susun juga begitu, Syekh Abdul Qadir juga susun begitu. Apa dia? Ilmu, amal, taubat. Ada yang disusun taubat, ilmu, amal. Bagi yang melakukan maksiat, dia kembali pada Allah, dia rasa menyesal, maka dia panggil, dia kena lalu taubat, ilmu, amal. Tetapi bagi orang yang peringkat awal, dia terpelihara hidupnya, maka dia kena ambil ilmu, amal, taubat. Begitulah gambarannya. Maka tidak boleh dipisahkan tiga perkara: ilmu, amal, taubat. Tadi Ustaz kata zikir, mana amalnya? Tadi Ustaz kata ilmu, zikir, taubat. Zikir ini adalah jalan amal. Jalan beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan istiqamah. Istiqamah atas jalan yang hak. Dan hendaklah seorang itu istiqamah di atas jalan yang benar. Kalau dia bersungguh-sungguh, tapi bersungguh-sungguh pada jalan yang tidak benar, maka dia juga dalam keadaan binasa. Dia duduk di dalam keadaan tertipu daya. Begitu juga ilmu. Ilmu mesti benar. Ilmu ini mesti duduk di atas landasan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ini dari segi tauhidnya berpegang dengan Imam Abu Hasan Asy'ari ataupun Abu Mansur Maturidi. Dari segi fiqahnya berpegang dengan pandangan Imam Asy-Syafi'i. Dari segi tasawufnya berpegang dengan pandangan ulama-ulama tasawuf yang mutabar. Baik, maka mesti istiqamah atas jalan yang benar. Maka tiada ada ia melainkan dengan mujahadah. Mesti kena jalan bersungguh-sungguh. Ibadat kena bersungguh-sungguh. Maka untuk bersungguh-sungguh ini, yang pertama kita kena ada himmah. Apa makna himmah? Kena ada semangat. Kena ada semangat. Untuk kita ini nak bangkit amal. Lepas pada ada semangat, kemudian kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Kemudian bila ada ilmu, kena ada mujahadah. Bersungguh-sungguh kita dalam melakukan amal, bersungguh-sungguh kita dalam meninggalkan maksiat, ataupun bersungguh-sungguh kita dalam melawan hawa nafsu. Dan makrifat itu iaitu faedah mujahadah. Kesan daripada kamu ini bermujahadah, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh, maka Allah akan beri makrifat, mengenal kita akan Allah. Maka disebut di dalam satu hadis, sesiapa yang beramal, man amila, maknanya siapa yang beramal, lima alima, dengan barang yang dia tahu. Dia beramal dengan apa yang dia tahu, maknanya dia beramal berdasarkan ilmu. Maka Allah wa Rasulullah, Allah mewariskan, Allah memberi dia apa dia? Ilmu la malam maknanya ya'lam. Ilmu yang dia tak belajar, ilmu yang dia tak tahu. Dia tak belajar pun ilmu tadi, tapi Allah beri ilmu dia. Kesan apa? Kesan dia beramal dengan ilmu. Dia beramal macam mana? Dia beramal dalam keadaan bersungguh-sungguh. Maka itu jalan dia untuk bermujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa bersungguh-sungguh, maka didapatnya. Dan barang siapa segan ia, maka jatuhlah dalam menyesal. Sebab tu disebut manjada wajada. Sesiapa yang bersungguh-sungguh, dia dapat. Kalau dia bersungguh-sungguh dalam amal, dia bersungguh-sungguh dalam belajar, dia dapat ilmu. Dia bersungguh-sungguh di dalam amal, maka Allah memberi dia makrifat, dan seumpamanya. Lalu dikatakan bahawa dan siapa yang tidak bersungguh-sungguh pada amal, maka dia jatuhlah ia di dalam menyesal. Bila tidak beramal, akhirnya duduk dalam menyesal. Macam mana? Macam ginilah contoh. Kita masa belajar dulu, kita tak bersungguh-sungguh. Lepas tu kita pun dapatlah
dapatlah apa dia ni, maknanya dapat lulus begitu saja, lulus biasa-biasa saja. Maka bila ada satu majlis, kita pun tengok pelajar terbaik, dia pun nama pelajar terbaik itu disebut, lalu naik atas pentas dapat hadiah, kita pun mari mikir, oh sedaplah dia dapat hadiah. Dan dia dapat hadiah tu sebab dia bersungguh-sungguh, dia rajin. Kita nak juga hadiah macam dia, tapi kita tak bersungguh-sungguh. Lalu kita pun kata, Allah, kalau aku bersungguh-sungguh, aku akan jadi macam dia. Tapi apakan daya, siapa yang tidak bersungguh-sungguh, maka jatuh menyesal. Maka janganlah engkau iktikadkan bahawa sesungguhnya, bahawasanya harakatmu atas ketiadaan mujahadah. Jangan kamu menyangka dalam kamu bergerak, sedangkan kamu tidak bermujahadah. Dan taat itu, dan mujahadah dan taat itu memberi manfaat. Jangan kamu sangka, walaupun saya tidak, tak maknanya, jangan kita sangka dengan kita tidak bersungguh-sungguh ni kita akan dapat hasil. Mana boleh. Maknanya mesti kena bersungguh-sungguh. Dengan bersungguh-sungguh tadi, maka kita akan dapat manfaat. Maka dia kata itu memberi manfaat, ia akan dikau. Dan engkau karam dalam tidur ghaflah, maka jangan sampai engkau tenggelam dalam kelalaian. Macam kita dengar kisah lah, ataupun kita pergi tengok, kita pergi ziarah orang mati, kita pun rasa insya Allah, maknanya dia dah pergi, aku macam mana pula kurangnya amal aku. Maka bila balik tak beramal juga. Itulah berlaku pada diri kita, terutama yang bercakap ini. Maka sahabat Nabi, ada satu orang sahabat Nabi ni, beliau ini kalau duduk dalam majlis ilmu Nabi, dia mari dalam hati dia. Dia mari dalam hati, aku ini kalau balik nanti aku nak buat begini, nak buat amal ni. Tetapi bila dia balik ke rumah saja, dia main dengan anak-anak dia, dia jumpa anak dia, akhirnya dia tidak buat amal. Bila dalam keadaan macam itu, satu hari dia menjerit, aku ini munafik. Dia menjerit, munafiklah aku ni, katanya. Lalu terkejut sahabat. Akhirnya dibawanya di hadapan Nabi SAW. Lalu ditanya, kenapa kamu menjerit, kamu kata macam tu? Dia kata, sebab saya ni masa duduk di dalam majlis Rasulullah, saya duduk fikir, saya nak buat gini, saya nak buat gini. Tapi bila saya balik, saya tak buat juga. Maka adakah munafik saya ini? Rasulullah kata, bukan munafik, itu tanda ada iman. Orang yang menyesal di atas luputnya sesuatu ibadat, itu tanda dia masih lagi ada iman. Sebab ada kesan atas dirinya di atas kelalaian. Seperti orang buat maksiat, dia menangis. Orang buat tersalah, dia rasa menyesal. Itu ada, dia dalam hatinya ada iman. Tetapi hanya iman itu perlu dipupuk lagi. Supaya apa? Supaya membawa kepada manfaat atas penyesalan tadi. Atas penyesalan tadi. Lalu dikatakan bahawa kamu telah tenggelam di dalam tidur ghaflah dan juga jahalah kejahilan. Maka jikalau ada engkau daripada orang yang ahli tarik, kalau kamu daripada orang yang ahli tariqah, tariqah ni orang yang berjalan. Ada orang kata apa tarikat ni? Dah tarikat kan kita berjalan pada Allah. Orang yang tidak mau tarikat adalah orang yang tidak mau berjalan pada Allah. Tarikat ajak apa? Tarikat tidak ajak joget. Maknanya tarikat tidak ajak buat maksiat. Tarikat ni kita tariqah ini adalah jalan kepada Allah. Saya masuk dah tariqah, saya tengok berlaku gini. Itu orang yang melakukan, orang yang tidak menjalani jalan tariqah, masih lagi orang dalam tabiah. Maka kena faham, maka sesiapa yang berada di dalam jalan ahli tariqah, orang yang berjalan kepada Allah Ta'ala, maka jagakan dirimu daripada mengantuk lalai. Jaga kamu daripada mengantuk kelalaian. Kelalaian dan tidur jahilmu. Jangan sampai mengantuk lalai kamu sehingga kamu tidur dalam jahil. Ingat tu ayat yang sedap ni. Jangan sampai mengantuk lalai sehingga kamu tertidur dalam jahil.
Maknanya, jadi macam mana orang itu dia tahu dia lalai. Dia lalai tetapi dia kekal dengan kelalaian dia. Akhirnya tertidur dalam jahil. Tertidur dalam jahil yakni apa? Yakni kekal di dalam kejahilannya. Jadi oleh kerana itu nak buat macam mana supaya kita ini nak bangkit amal dan engkau minta tolonglah pada sekalian pekerjaanmu pada Allah. Maka minta tolonglah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya maka macam mana kita supaya kita tidak rugi, maka hendaklah kita ini minta tolong dengan Allah Taala. Maka di sini diajar kita satu doa. Diajar kita satu doa. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa ilaika yarji'ul amra kulluhu. As'aluka minal khairi kulluhu wa a'udzubika minasyarri kullihi. Boleh baca tengok Allahumma lakal hamdu kulluhu, boleh. Wa lakal mulku kulluhu wa ilaika yarji'ul amru kulluhu. As'aluka min khairi kullihi wa a'udzubika minasyarri kullihi. Siapa yang ada kitab ini, tengok ayat hadis ini, tengok doa ini lalu hafal dan amalkan doa ini. insya-Allah dengan doa ini boleh membawa kepada seorang tadi membangkitkan amal. Tadi ada satu orang dia hantar personal message PM pada Ustaz. Dia tanya, Ustaz minta doa istiqamah untuk menghadapi akhir zaman ini. Maka kita tak jawab. Sebab apa tak jawab? Sebab nak jawab dalam kuliah ni. Ada dalam ayat ni. Maka ingat, Allahumma lakal hamdu kulluhu walakal mulku kulluhu. Ya Allah, bagi engkau segala pujian semuanya, dan bagi engkau kerajaan semuanya. Wa ilaika yaji'u amra kulluhu, dan kepada engkau kembali urusan semuanya. As'aluka minal khairi, dan aku memohon kepada engkau daripada kebaikan kullihi. Minal khairi kullihi, daripada kebaikan semuanya. Wa a'udzubika minasyarri kullihi, dan aku berlindung dengan engkau daripada kejahatan semuanya. Ada yang minta tolong dapat letak baris. Kita ustaz pun tak ada baris kau ni. Maknanya, tapi kita cuba Allahumma lakal hamdu. Yang ada kita letak baris kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa ilaika yarji'ul amra. Boleh baca yarji'ul amra kullahu. As'aluka minal khairi kullihi wa a'udzubika minasyarri kullihi. Yakni, wahai Tuhanku, bagimu jua segala puji sekaliannya, dan bagimu jua segala kerajaan sekaliannya. Tidak ada kerajaan kecuali kerajaan Allah. Ni semua kerajaan manusia. Tidak ada kerajaan Allah. Kadang-kadang orang tengok, dia kata, adakah ustaz tidak bersetuju dengan kerajaan sekarang? Jangan tanya begitu, tidak bagus. Maknanya kita sayang belaka. Tanda kita sayang, kita beri nasihat, kita tegur mana yang salah, itu tanda kita sayang. Kalau Allah Ta'ala kata, wahai ustaz, satu doa Allah beri pada kamu, doa kamu akan makbul. Kamu doakan, nescaya kita akan doakan kepada pemimpin. Maknanya, kalaulah anda kata dia kata datang satu suara, dia pun beritahu, wahai Ustaz Mustafa Kamal, seandainya ada satu doa yang kamu doa ini Allah makbulkan, doa apakah yang kamu nak doa? Pada siapakah kamu nak doa? Nescaya kita doakan kepada pemimpin kita. Kenapa? Kerana kalau kita doakan pada pemimpin kita, dia memberi manfaat kepada semua orang.
Begitu. Bila pemimpin soleh, rakyat jadi soleh. Maknanya. Jadi kalau ada orang tanya, dah ustaz ni tidak bersetuju ke dengan kajian yang ada? Tengok pada ustaz tulis. Tidak. Menunjukkan kita kasih dan sayang. Kasih dan sayang. Sebab itu kita inginkan mereka duduk dalam kebaikan. Baik. Maka siapa yang tanya WhatsApp tu, Ustaz tidak jawab, minta doa, ambil doa ini. Doa ini dan amalkan doa ini, insya-Allah. Maka dikatakan bahawa kepada kamu juga kembali pekerjaan sekaliannya, memohon aku akan dikau daripada kebajikan. As'aluka minal khairi kullihi, aku minta kepada engkau daripada kebaikan. Wa a'udzubika minasyarri kullihi, dan aku minta berlindung aku padamu daripada kejahatan sekaliannya. Makna cuba tengok doa ini begitu menarik. Orang sufi baca doa tak macam kita. Maknanya orang sufi dia baca doa mula dengan pujian kepada Allah. Maknanya mula dengan pujian kepada Allah Ta'ala. Allahumma lakal hamdu kulluhu, tak minta pun puji. Puji Allahumma lakal hamdu kulluhu, walakal mulku kulluhu, daripada kerajaan ini, maka itu puji. Wa ilaika yarji'u amra kullahu, maka segala urusan kembali kepadamu, barulah mohon. Dia panggil doa ada dua, satu doa puji, satu doa minta. Baiklah, kita dah bicara kemarin tentang doa, kita sambung balik. Dan ketahui olehmu bahawasanya yang terlebih afdal dan taat itu makrifat. Seafdal kamu dalam beribadat, kamu ibadat dalam keadaan kamu mengenal Allah. Kerana mengetahui kafiat amal, dengan cara kamu tahu cara kafiat, cara-cara nak beramal pada taat, itu, dan jadi daripadanya faedah takwa dan taat yang membawa kepada takwa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu jadi daripadanya faedah ilmu, faedah ilmu hidayah. Takwa itu adalah kesan daripada ilmu yang menunjuk kamu kepada Allah, ilmu hidayah. Sebab itu apa yang Ustaz sampaikan dan kita hanya nak membawa kita kepada Allah. Kadang-kadang tulisan Ustaz hanya nak membawa kepada Allah. Saya rasa kita tidak ada mengadu domba, tak ada rasanya. Hanya membawa supaya kita nak semua orang duduk dalam kebaikan, semua orang duduk dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana-mana yang salah itu kita kesali, kita menyesal, tetapi menyesal yang macam mana? Menyesal yang membawa kita bangkit kepada Allah Ta'ala. Maka kerisauan dan kekhawatiran yang merugikan dalam ibadah adalah yang tidak membangkitkan amal. Tetapi apabila saja nak beramal, maka hendaklah kita ini dalam keadaan benar-benar ingin kembali kepada Allah. Sehingga satu ketika Rabi'atul Adawiyah, dia pun dia telah dengar satu orang lelaki yang mengeluh, oh alangkah ruginya aku, alangkah susahnya aku, alangkah khawatirnya, bimbangnya aku. Rabi'atul Adawiyah dengar. Rabi'atul Adawiyah kata, kau betul ke kamu kata begitu? Itu bukan khawatir. Jikalau kamu betul-betul khawatir, hati kamu jadi sebab. Nak menapah pun payah. Susah kamu akan rasa begitu. Sehingga kamu rasa tak ada fikir lagi nak perkara-perkara, nak bersukacita, nak bergembira. Mana mungkin orang itu sedih, tetapi sedih nak melakukan amal, dalam waktu yang sama mengekalkan kelalaian. Itu dia panggil sedih yang menipu daya. Dalam keadaan macam itu. Lalu katanya Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq, kata Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq, orang yang mempunyai rasa sedih, orang yang mempunyai rasa khawatir, yang demikian
Yang demikian yang macam mana? Yang dia rasa khawatir sehingga dia ini rasa sesak nafas. Maksud sesak nafas ni maknanya rasa betul-betul bersalah. Dan dia membangkitkan amal, maka dia boleh memintas jalan ataupun memendekkan perjalanannya kepada Allah dengan masa yang singkat berbanding dengan orang yang beribadat tanpa merasa khawatir, tanpa merasa bimbang, tanpa merasa sedih. Maka sedihnya orang soleh dengan sebab apa? Sedih orang soleh yang pertama, sedih takut ibadatnya tidak diterima oleh Allah. Ini sedih orang soleh yang pertama. Yang kedua, sedih seandainya ibadatnya tidak sempurna. Yang kedua, dia sedih kerana ibadatnya tidak sempurna. Yang ketiga dia sedih takut dia tidak sempat lagi beribadat di esok hari. Sedih takut inilah ibadatnya yang terakhir. Yang sedih maknanya. Ini sedih orang-orang yang soleh. Dan sedih orang yang soleh yang keempat, sedih kerana sentiasa merasa tidak beribadah. Itu sedih orang yang soleh. Ada 4 sedih orang yang soleh. Yang pertama, sedih orang soleh kerana sedih bimbang takut ibadat tidak diterima. Yang kedua, takut ibadat tidak sempurna. Yang ketiga, takut ibadat yang terakhir. Orang soleh ni dia tak berasa umur dia panjang. Sehingga dia kata, aku ini kalau aku langkah satu kaki, aku rasa belum tentu aku dapat langkah lagi. Ada orang soleh kata, aku hidup hari ni, aku tak fikir aku akan hidup esok. Maknanya itu orang yang soleh. Yang keempat, dia kata sedih orang yang soleh itu maknanya sedih orang yang soleh. Yang keempat, dia sedih takut, dia sedih kerana dia merasakan dia tidak ada amal soleh. Tak macam kita tak ada amal soleh pun berasa ada amal soleh, hilang sedih. Maka inilah yang mengatakan bahawa kesedihan, jangan sampai kesedihan yang menipu daya. Menipu daya. Jadi ibadat dalam keadaan sedih, rasa takut kepada Allah Ta'ala inilah ia katakan bahawa ibadat kadang-kadang boleh membawa kepada cepatnya sampai makrifat kepada Allah. Hanya kebanyakan orang sedih yang ada pada dirinya lah sedih yang menipu daya. Wal iyazubillah. Kita mohon pada Allah, maknanya hendaklah kita ini sentiasa diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala jalan bagaimana nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang Ustaz mari mikir macam mana lah kita ni, nak macam mana jalan dekat diri pada Allah. Mungkin yang di luar sana boleh tahu, boleh tunjuk jalan ke Ustaz. Ustaz saya nak cadang Ustaz kena buat gini. Ada apa? Maknanya apabila kata ulama sufi, maknanya apabila seseorang itu dia merasa kesedihan, dia rasa sedih. Malam ni belajar buat sedih je, tapi sedih ahli sufi, sedih mengikut pandangan sufi. Dia tak termasuk sedih pilihan raya, tak masuk. Dia tidak masuk sedih kehilangan jawatan, dia tak termasuk sedih. Mana tu? Maka sedih ini dikatakan apa? Hatta tidak termasuk sedih bila ditimpa sakit. Walaupun begitu, sebab kadang-kadang begitu. Ada satu orang dia beritahu ke Ustaz, dia kata Ustaz pergi ziarah beliau sakit. Tapi kita ziarah dia sihat dah. Dia kata Ustaz, saya nak cerita Ustaz, masa saya duduk di hospital,
saya rasa menyesal sungguh, dia kata. Lalulah Allah datangkan ilham saya. Nanti mu sihat, mu buat lagi ni. Nanti mu sihat, buat gini. Maka saya terfikir, nanti kalau saya sihat, saya akan buat begini. Maka dalam fikiran dia ketika dia sakit, hanya nak buat ibadat dia. Nanti Allah Ta'ala bagi sihat, aku akan beribadat. Tapi Ustaz, dia bagi tahu sendiri ke Ustaz ni. Dia kata, tapi Ustaz, bila saya sihat ni, hak sedih-sedih saya dulu, hak saya ingat-ingat, jadi tak mampu nak buat. Tak mampu nak buat. Dulu masa sakit nak buat gini. Maknanya. Maka di sini kita kena jaga bahawa kita kena ada pembersihan. Maknanya biarlah kita ini bila kita sedih nak beramal, pastikan niat amal kita itu benar, dan jangan lupa meminta tolong kepada Allah Ta'ala, dan sabar, jangan berputus asa. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu sabiru, wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, sabarlah kamu, wasabiru, dan kamu berterusanlah menjadi orang yang sabar, sabarkanlah diri kamu, warabitu, kukuhkanlah pendirian kamu ini. Maknanya, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya apa? Nasib kamu akan mendapat kejayaan. Disuruh kepada kita sabar dan terus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana itu, bila kita bersedih, sedih itu mesti ingat, sedih itu mesti membangkitkan amal. Jangan sedih tidak membangkitkan amal. Lalu dikatakan lagi, apabila seorang itu dia pun beribadat, bila sedih pun beribadat, bila sedih beribadat, supaya dia punya ibadat itu benar, pastikan dia kena tahu cara taat kepada Allah, yakni ilmu. Mesti dia mencari ilmu supaya ibadatnya benar. Ibadatnya benar. Kemudian pastikan ilmu yang dia belajar itu membawa takwa kepada Allah Ta'ala. Ilmu dia panggil ilmu hidayah, ilmu yang membawa kepada petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan firman Allah Ta'ala, takut olehmu akan Allah, dan maka Allah Ta'ala akan ajar kamu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kamu takutlah kepada Allah, Allah ajar kamu. Bila saja kita ini takut kepada Allah Ta'ala, takut kita pada Allah, maknanya paling kurang orang awam, paling kurang orang awam takut kepada Allah, dia adalah orang yang berjaya meninggalkan maksiat. Jangan jadi macam ustaz ni, tak mampu nak tinggal maksiat. Orang takut kepada Allah ini, orang awam macam kita, yang pertama berjaya meninggalkan maksiat. Yang kedua, mengekalkan amal soleh. Dan yang ketiga, sentiasa menjaga hatinya berzikir kepada Allah. Hinggalah bila dia dapat ilmu itu ada 3 perkara itu. Kenapa? Sabit ilmulah dia tinggal maksiat. Sabit ilmulah dia jadi rajin beribadat. Sabit ilmulah dia pun mari mikir ingat semua ke Allah Ta'ala. Ini dia. Maknanya taat. Kesan daripada mana? Kesan daripada kesalahan dulu, menyesal dulu. Ingat setiap orang yang jatuh kepada maksiat, setiap orang lalai, tidak semestinya Allah muka dia. Bahkan boleh jadi kelalaian itulah permulaan dia itu berjalan kepada Allah. Jadikanlah, maknanya jatuhnya kita kepada maksiat menjadi permulaan kita bangkit kepada Allah. Baik. Oleh kerana itu dikatakan lagi, dan ilmu hidayah itu jadi daripadanya faedah. Dapat faedah iaitu makrifat, mengenal Allah Ta'ala. Maka makrifat itu isi daripada segala isi. Itulah dia yang sebenar. Sebab itu kita kena jalan syariat.
syariat dengan ilmu dulu lah, ilmu syariat, lepaskan ilmu fardu ain. Kemudian jalan tarekah dengan istiqamah pada amal. Tarekah ni bukan zikir saja. Zikir itu ditunjuk, disusun oleh ulama-ulama sufi. Dalam waktu yang sama, tarekah itu jalannya zikir, jalannya Quran, jalannya amal-amal yang sesuai dengan kedudukan kita. Macam mana maksudnya? Orang kaya, amal yang paling afdal infak. Orang alim, amal yang paling afdal dakwah. Dakwah ni bukan senang. Dakwah ni kena sabar. Macam-macam orang, kalau kita berdakwah macam-macam. Orang fitnah, orang benci, orang tak suka, itu perkara biasa. Itulah fitrah dakwah. Jadi begitulah keadaannya. Maka dikatakan lagi, setengah orang yang arif sayugianya duka cita atas lupa taat. Seorang yang mengenal Allah, bila setiap kali dia luput ketaatan. Luput taat. Luput taat ini yang pertama, meninggalkan taat dia kira luput. Sembahyang tak sembahyang. Yang kedua, mengerjakan taat tetapi lalai. Maka itu juga luput juga. Maknanya kira luput pada taat. Yang ketiga, dia melakukan amal tetapi maknanya tidak istiqamah. Itu juga luput juga. Maka dalam keadaan itu dia mesti duka cita. Duka cita, sedih, jangan tidak bersedih. Maka daripada sekira-kira bahawasanya Allah Ta'ala kasih akan orang yang menyesal. Siapa yang Allah Ta'ala kasih? Yang pertama, orang yang mengaku dosa-dosa dia. Itu Allah Ta'ala kasih. Yang kedua, orang yang menyesal di atas dosa yang dia lakukan. Yang ketiga, orang yang bertaubat daripada dosa. Ini 3 orang yang Allah Ta'ala kasih. Begitu bermakna ahli maksiat Allah Ta'ala kasih. Allah kasih kepada ahli maksiat, Allah tak kasih pada maksiat itu. Orang ahli maksiat itu tanda Allah Ta'ala kasih. Kepada ahli maksiat, Allah beri dalam hatinya penyesalan. Dan Allah beri dia taubat. Itu tanda Allah Ta'ala kasih. Lalu dikatakan bahawa Allah Ta'ala kasih akan yang menyesal atas luputan, tiada daripada sekira-kira, tiada baginya daripada balas. Atau daripada nisbah amal, kerana bahawa saya menyesal atas luputan itu kerana memandang nisbah amal. Bagi hamba itu membinasakan akan ikhlas. Jadi di antaranya Allah Ta'ala kasih orang itu, bila saja dia tanda dia lupa amal, maka Allah Ta'ala tak balas lagi. Orang buat dosa, Allah Ta'ala tak balas lagi, itu tanda Allah kasih lagi dia. Maknanya kemudian dalam waktu yang sama pula dia kata Allah Ta'ala nak jaga dia supaya dia tidak memandang pada amal. Contohnya ginilah, contohnya kalaulah para jemaah ni seorang yang Allah Ta'ala beri yang tak buat maksiat, contoh saja, tak buat maksiat pun, boleh jadi kita ni akan tengok aku ni soleh ni, aku ni tak ada lah dalam kampung ni, aku hebat sekali, akulah orang paling banyak baca Quran. Maka dia akan melihat pada amal, akan hilang ikhlas dia. Maka Allah Ta'ala nak ajar kita, mu buat tak, aku jatuhkan pada maksiat supaya mu tak rasa mu ni bagus. Tengok hikmah. Rasa dia bagus. Jadi dalam keadaan macam itu, bermakna apabila seorang itu jatuh kepada dosa, Allah yang menjatuhkan daripada dosa supaya dia kembali kepada Allah Ta'ala. Oleh kerana itu, ingat, bila melakukan kesalahan, maka obatnya adalah istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kata Fudil Ibnu Iyad, akzabun nas al-aidu fi zambihi. Mana akzabun nas,
sedusta-dusta manusia adalah manusia yang kembali melakukan dosa. Jaga-jaga kita semua. Tolong doakan Ustaz, dan Ustaz juga doakan para jemaah. Apa dia? Kena akzabun nas, sedusta-dusta manusia, al-aidu fi zambihi, yakni kembali pada dosa dia. Ajhalun nas, sejahil-jahil manusia, mudillu bil hasanati, yang menunjukkan kebaikan. Begitu sejahil-jahil manusia. Ingat, kalau nak buat amal ibadat, kalau nak buat amal ibadat pun jangan tunjuk belaka lah. Jangan tunjuk belaka. Ni baca Quran, habis tunjuk baca Quran. Lepas tu buat ni tunjuk. Boleh tunjuk, bukan tak boleh tunjuk, dengan niat nak menggalakkan orang, tetapi jangan menunjukkan semuanya sekali. Maknanya itu kita tunjuk dah sikit. Kita pun bayar, kita pun buka Quran. Tak apalah kalau dia menawak live, tak apa, tidak ada masalah. Tapi niat supaya orang buat kebaikan. Makna daripada kita buat live cakap ngaruk-ngaruk, apa dia panggil TikTok contohnya lah, cakap ngaruk, baik kita buka live baca Quran, tak ada masalah, tetapi kena betul niatnya apa, nak menggalakkan orang. Jadi kita pun baca dua ayat, dan satu ayat ke satu surah Al-Mulk. Lepas Isyak tunjuk kita baca satu surah Al-Mulk supaya orang pun dapat manfaat daripada kita. Alhamdulillah, bagus, kita puji amalan yang macam itu. Tetapi kita baca 2-3 juzuk, itu kita dengan Allah. Begitu. Supaya apa? Supaya kita tak termasuk orang. Kata Fudail bin Iyad lagi, tadi yang pertama, akzabun nas al-aidu fi zambihi. Yang kedua, ajhalun nas, sejahil-jahil manusia, al-mudillu bi hasanati, yang menunjukkan semua amalan dia kali. Maknanya menunjukkan kebaikan dia. Itu dipanggil sejahil-jahil nas. A'lamun nas, orang yang sealim-alim manusia, maknanya aqwafuhum billah, orang yang paling takut kepada Allah. Maknanya sealim-alim manusia adalah manusia yang paling takut kepada Allah. Sudah faham? Orang alim ni bukan orang pandai cakap, orang pandai baca kitab. Maknanya, jadi jangan salah faham. Kalau ustaz tidak rasa gembira, rasa rimah, Allah rasa tak suka, apa dia? Bila orang meletakkan ustaz ni ulama, kita tak suka. Ulama jauh sekali, ustaz kapung bawah sekali. Maknanya low class, maknanya. Maka oleh kerana itu manusia terpecah pada 3. Yang pertama, ada orang yang sibuk dengan akhirat. Manusia ini dalam kesibukan manusia, sibuk manusia ada 3. Yang pertama, sibuk dengan akhirat. Maka sibuk dengan akhirat itu adalah orang faizin. Apa makna orang faizin? Orang yang berjaya. Orang yang berjaya, orang yang sibuk dengan akhirat. Yang kedua, sibuk dengan dunia. Sibuk dengan dunia itu dipanggil orang halikin. Apa maksud orang halikin? Orang halikin adalah orang yang binasa. Dan yang ketiga, sibuk dengan kedua-dua. Dunia pun sibuk, akhirat pun sibuk. Ini dipanggil orang yang mukhatirin. Apa dia? Mukhatirin ni orang yang duduk dalam bahaya. Boleh jadi dia selamat, boleh jadi dia tak selamat. Boleh jadi dia faizin, boleh jadi dia halikin. Wal iyazubillah. Jadi janganlah kita ini masuk dalam orang halikin, mukhatirin, tapi masukkan diri kita dalam diri faizin, orang yang berjaya. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita hamba Allah yang soleh.
Dan dikatakan bahawa maknanya akhir sekali dikata barang siapa duka cita atas luput suatu ataupun suka dengan hasil, maka iaitu hamba yang demikian itu hamba demikian sesuatu itu dia sibuk dengan sesuatu, maka hamba pada sesuatu itu. Dan ini akan dibicara pada akan datang, pada akan datang insya-Allah. Moga-moga Allah Taala beri kebaikan kepada para jemaah. Moga-moga Allah Taala jadikan kita di kalangan hamba Allah yang soleh. Maknanya dan ambillah ilmu daripada ustaz, mana-mana yang baik. Ilmu boleh ambil, tetapi akhlak kita bukan orang yang soleh, maknanya. Dan kita mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita semua dan para jemaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada Engkau iman yang berterusan. Wa nas'aluka qalban khashi'an, dan kami mohon kepada Engkau ya Allah hati yang khusyuk. Wa nas'aluka ilman nafi'an, kami mohon padamu ya Allah, yakni kami mohon padamu ya Allah ilmu yang bermanfaat. Wa nas'aluka yaqinan shadiqan, kami mohon padamu ya Allah keyakinan yang benar. Wa nas'aluka dinan qayyiman, kami mohon padamu ya Allah agama yang kukuh, yang mantap. Wa nas'aluka afiyah fi kulli baliyah, kami mohon padamu keafiatan, selamat daripada segala bala. Wa nas'aluka dawamal afiyah, dan kami mohon padamu berterusan dalam keadaan dan berterusan afiat, keselamatan. Wa nas'aluka tamamal afiyah, kami mohon pada kamu ya Allah kesempurnaan dalam afiat. Wa nas'aluka syukra 'alal afiyah, kami mohon pada kamu ya Allah bersyukur di atas afiat. Wa nas'aluka al-ghina 'anin nas, kami mohon padamu ya Allah tidak berhajat daripada manusia, hanya berhajat padamu ya Allah. Allahumma lakal hamdu kulluhu, dan segala pujian bagimu ya Allah. Walakal mulku kulluhu, dan segala kerajaan itu milikmu ya Allah. Wa ilaika yarji'u amra kullahu, dan kepada Engkau segala urusannya semuanya sekali ya Allah. Allahumma inna nas'aluka khaira kullahu, ya Allah ya Tuhanku, kami mohon kepadamu kebaikan seluruhnya. Wa na'udzubika minasyarri kullihi, dan kami memohon padamu segala daripada kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan seluruhnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, berilah kebaikan kepada kami semua, jadikanlah kami orang yang mendapat kebaikan, dikumpulkan dalam syurga-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi insya-Allah Ustaz minta maaf terlebih dahulu nak bagi tahu bahawa mungkin malam besok Ustaz tidak dapat bersama. Atas sebab-sebab tentu Ustaz nak rehat satu malam, boleh jadi malam besok minta maaf tidak dapat bersama kerana Ustaz terpaksa menguruskan pelajar-pelajar kita yang akan menyambung ke luar negara. Ustaz ada urusan dengan pelajar-pelajar malam besok. Jadi maknanya malam besok Ustaz tidak dapat bersama. Minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah nanti lepas pada itu kalau dipanjangkan umur, kita akan menyambung lagi pembacaan kitab hikam. Jadi tak kisahlah PKP ke PKPD ke, yang paling penting kita memanfaatkan masa itu dengan jalan kebaikan. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.